Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kewajaran untuk pengeluaran EPF ni So bagi saya saya sebenarnya dah lama tak mencarum di EPF Sejak saya membuka firma guaman saya ni, simpanan saya di EPF tu memang tak ada. So saya bayar EPF untuk staff-staff saya, tapi saya sendiri tidak mencarum di EPF sebab kami para majikan tidak diwajibkan. Kami diberikan option sama ada untuk simpan di EPF ataupun sebaliknya. Jadi seingat saya lah, last kali saya simpan pada tahun 2010 ketika saya masih lagi bekerja makan gaji di firma guaman yang terdahulu lah. Dan bagi saya biarlah duit EPF dalam tu saya tak keluarkan, saya biar je. Dan saya ada ketepikan untuk pelaburan di unit trust lah. Kita boleh masuk unit amanah daripada duit QWSP tersebut, dan sebahagian daripadanya saya masih kekalkan simpanan di EPF tu sebab saya rasa saya tak perlukan duit tersebut, dan saya tak orang kata apa, berada dalam keadaan kesempitan dan sebagainya. Alhamdulillah, bukan nak bangga ataupun nak orang kata apa tinggi diri dan sebagainya, tapi itulah hakikatnya. Sebab saya rasa kalau saya keluarkan juga duit EPF tu, dan mungkinlah kita ni manusia, kadang-kadang kita ni ada nafsu, ada bisikan-bisikan syaitan kan, yang suka mencuit kita, yang suka orang kata apa menukar plan kita kan. So itu yang saya rasa risau, takut nanti bila saya dah keluarkan duit tersebut, mungkin pada dasarnya saya keluarkan untuk saya buat simpanan di tempat lain. Mungkin saya nak laburkan di unit trust ke, ataupun saya nak beli hartanah dan sebagainya. Tapi itulah hakikatnya, saya rasa dalam keadaan sekarang ni saya masih lagi mampu untuk meneruskan kehidupan, dan simpanan-simpanan saya di tempat-tempat lain tu setakat ni alhamdulillah saya dapat disiplinkan diri saya dengan pendapatan yang saya ada. Saya boleh membuat simpanan di sumber-sumber yang sepatutnya tu tanpa memerlukan pengeluaran duit EPF tadi. Jadi mungkin situasi saya berbeza dengan tuan-tuan perempuan. So tuan-tuan perempuan mungkin memerlukan duit EPF tersebut, dan bagi saya tak salah kalau tuan-tuan perempuan nak keluarkan dalam keadaan tuan-tuan perempuan mungkin diberhentikan kerja, kurang punca pendapatan, dipotong gaji, mungkin ada yang nak menggunakan duit tersebut untuk tujuan education anak, mungkin ada yang nak buat rawatan untuk ayah, ibu, anak-anak dan sebagainya. Jadi anda wajarlah keluarkan duit EPF tersebut, dan saya rasa tak salah pun anda keluarkan duit EPF. Cuma kena belanjakan dalam keadaan yang memang anda kena disiplin. So anda tak boleh lah orang kata apa, simply keluarkan duit yang ada dan anda tak tahu sebenarnya nak buat apa. Jadi sekarang ni sebelum keluarkan, so kita dibenarkan untuk buat pengeluaran start daripada 1 April kan. Sebelum kita mengeluarkan duit EPF tersebut, kita dah kena rancang dulu apa sebenarnya tujuan kita nak keluarkan duit ni. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang berhasrat untuk memiliki hartanah, nak beli rumah katakan. So mungkin macam yang saya dah selalu nasihatkan, anda yang nak beli rumah, anda kena ada sekurang-kurangnya 10% duit untuk membayar deposit, dan juga tambahan lagi 2-3% untuk selesaikan yuran guaman, stamp duty, nak bayar valuer, nak bayar MRTT dan sebagainya. Jadi bagi anda yang dalam keadaan sedemikian, nak memiliki rumah tapi duit belum kecukupan, jadi anda pun wajar gunakan duit tersebut untuk tujuan membeli rumah. Ini yang saya cerita ni bagi mereka yang mungkin dah ada niat sebelum ni, dah kumpulkan duit, tapi mungkin duit yang nak dikumpulkan tu masih lagi tak cukup. Dah kira dah congak dah kira, gunakan PCMY calculator yang saya dah pernah ceritakan sebelum ni kan. PCMY calculator tu dah kira, DSR dah burst dan sebagainya. Jadi bila ada pengumuman yang diumumkan oleh PM semalam, boleh mengeluarkan duit QWSP, jadi saya rasakan dengan adanya tambahan 10,000 yang anda boleh keluarkan tu, sekurang-kurangnya anda boleh meringankan lah beban anda untuk memiliki hartanah, dan boleh gunakan duit tersebut. Boleh gunakan duit tersebut. Tapi jangan pula sekarang ni kita buat perancangan cantik kan, kita buat perancangan dengan teliti, dah tulis dah bincang dengan rumah dan sebagainya, dah bincang dengan suami dan sebagainya kan, dah tanya pendapat dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain, pengiraan macam ni okey ke tidak, apa semua kan. Tiba-tiba bila duit tu dah dikeluarkan, lain pula jadinya. Tu yang tak cantik tu.
kan. Itu yang tak cantik tu. Bila kita rancang, kita pastikan apa yang kita rancangkan tu kita buat. Jangan pula kita rancang hari ni benda tu jadi lain bila duit tu dah dikeluarkan nanti. Jadi anda ada beberapa hari lagi, lebih kurang dalam seminggu lebih, 2 minggu lagi anda boleh plan. Daripada sekarang anda kena plan dulu apa yang anda nak kena buat dengan duit tersebut. Puan Razana ada komen guys, saya bercadang untuk keluarkan EPF tu sebagai tambahan membeli rumah kedua, wajar tak coach? Okey, so tu yang saya cakap tadi, kewajarannya ada, Puan Razana boleh keluarkan. Cuma kena rancang. Kena rancang macam mana sebenarnya. Katalah duit EPF tadi kita nak keluarkan 10,000. Duit yang kita nak bayar untuk deposit rumah tu, katalah Puan Rozana beli rumah bernilai 200,000 katakan. So Puan Rozana perlu sediakan lebih kurang 20,000 plus lah untuk membayar deposit dan juga selesaikan yuran guaman dan sebagainya. Jadi kalau kita dah rancangkan, kita dah kira kemampuan kita dah check eligibility, kemampuan ataupun kelayakan kita untuk membuat pinjaman dengan pihak bank, dan kita rasa memang okey, kalau tak keluarkan 10,000 daripada EPF ni memang tak cukup duit ni kan. Jadi bagi saya benda tu tak menjadi satu kesalahan. Puan Rozana boleh teruskan. Okey, nak beli rumah kedua ni pula, okey, satu nasihat saya lah, rumah pertama mungkin Puan Rozana tinggal, dijadikan kediaman Puan Rozana lah kan, dan rumah kedua ni tujuannya untuk tujuan pelaburan dan mungkin Puan nak sewakan kepada orang lain. Jadi macam yang saya selalu buat, saya ni bukannya investor tegar dalam bidang property, tapi saya ceritakan pengalaman saya lah. Saya ceritakan sikit pengalaman saya. Saya lebih suka beli rumah yang mudah disewakan, rumah yang harganya tak terlalu mahal, mungkin dalam lingkungan 200,000 dan ke bawah, apartment, flat dan sebagainya, yang mudah untuk saya sewakan. Kalau kita nak carikan penyewa tu, kawasan tu, dia punya kepadatan penduduknya, permintaan terhadap sewaan di situ memang sentiasa ada. Jadi bila Puan Rozana nak beli rumah kedua ni, pastikan Puan Rozana cari rumah yang memang mudah untuk disewakan. Sebab tujuan Puan beli rumah tu adalah untuk tujuan pelaburan. So pastikan kita dah buat due diligence. Orang putih kata due diligence, kita dah check dulu keadaannya di situ macam mana, dia punya permintaan, ada demand ke tidak untuk sewaan, berapa kadar sewaannya, dan pastikan bila kita membayar kita punya monthly installment kepada pihak bank, duit sewaan yang kita kutip cukup untuk menampung sewaan yang ada tu, cukup untuk menampung pembayaran monthly installment kita dengan pihak bank. Kalau katalah Puan Rozana bercadang nak beli rumah yang mungkin lebih mahal, tapi bila tengok kadar sewanya tak sampai pun jumlah yang sepatutnya Puan kena bayar dengan pihak bank, jadi saya rasa mungkinlah pelaburan tersebut Puan terpaksa top up monthly installment yang ada. Katalah monthly installment dengan bank tu 1,500, yang dapat sewakan cuma 1,000 je. Jadi Puan kena fikirkan 500 ekstra ni nak cari kat mana. Tapi bagi saya tak suka pembelian hartanah yang macam tu. Saya suka beli rumah yang below daripada monthly installment. Below daripada monthly installment, yang boleh disewakan lebih tinggi daripada monthly installment yang saya perlu bayar. Jadi bila katalah kita beli rumah yang kita kena bayar monthly installment tu 1,500, kita kena pastikan yang kita boleh sewakan rumah tu sekurang-kurangnya 1,600, 1,700 ke atas. Sebab tu rumah-rumah yang saya beli, rumah yang saya tinggal sekarang ni di Kajang, rumah-rumah yang saya beli untuk tujuan pelaburan untuk disewakan tu sekitar Kajang dan juga Ceras. Dan alhamdulillah hari ni nak buka rahsia sikit lah, hari ni saya akan tanda tangan satu lagi perjanjian jual beli untuk saya membeli rumah ketiga saya, alhamdulillah. Dan saya dapat harganya di bawah daripada market value, alhamdulillah. Lokasinya di Bandar Tengah Sin On ni, dan loannya baru je lepas, baru je lulus, alhamdulillah minggu hari Isnin baru lulus, dan saya akan tanda tangan letter offer dan juga SPA nya hari ni lah. SPA saya buat sendiri lah kan, apa yang susahnya kan. Kita peguam, kita buat sendiri lah. Kalau kita katalah kita dapat sewakan dengan nilai yang lebih tinggi berbanding monthly installment kita, then go for it. So cash flow kita alhamdulillah masih lagi terjaga. Itu yang mustahaknya, cash flow kita masih lagi terjaga. Kita boleh gunakan duit lebihan tu untuk simpanan di tempat lain. Jangan pula bila Puan beli rumah terpaksa pula top up, duit sewanya tak cukup, terpaksa pula top up. Itu yang kadang-kadang orang kata jadi beban pula kepada kita di kemudian hari nanti. So itu sajalah perkongsian saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf kalau misal kata apa yang saya ceritakan ni tak
selari dengan pandangan tuan-tuan perempuan, mungkin ada tersinggung perasaan tuan-tuan perempuan, dan saya doakan agar tuan-tuan perempuan dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan diberikan orang kata apa, kekuatan untuk meneruskan kehidupan ni. Okay, terima kasih pada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.